warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang hormati kepada Tuan Pengerusi Surau, seterusnya kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, Liyatan Kuasa Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Kabari waras, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur pada Allah kita dipertemukan lagi pada malam yang mulia ini. Minggu pertama kita masih di bulan Ramadan. Tanpa nikmat yang besar kita bertemu Ramadan tahun ini. Atakum Ramadan, kata Nabi SAW. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Sebab bulan ni tuan-tuan kita kena tahu asalnya bulan ni biasa saja, tak macam bulan-bulan lain. 12 syahra, 12 bulan yang Allah ciptakan tu sama, tak ada beza. Tapi Allah ubah bulan Ramadan ini, berubah dengan apa? Bisababi Al-Quran, dengan sebab Al-Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Jadi sesiapa saja yang ada kaitan dengan Quran akan dapat kelebihan, tuan-tuan. Sebab itu kita kena usaha baca Quran, khatamkan Quran. Kalau boleh tuan-tuan, kita sentiasa dengan Al-Quran. Percaya 5 step. Kalau saya sentuh 5 step tu panjang. 5 step yang perlu bagaimana kaifana ta'amul bil Quran, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kita lihat bagaimana malaikat Jibril membawa wahyu Allah Ta'ala. Malaikat Jibril berubah menjadi sayyidul malaikah, penghulu segala malaikat, disebabkan Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah, turun Al-Quran pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita menjadi sayyidul anbiya'i war rusul, penghulu segala nabi rasul. Turunnya bulan Ramadan padanya Al-Quran, maka Ramadan berubah sayyidul syuhur, penghulu segala bulan. Turunnya lagi tuan-tuan pada malam Al-Qadar Al-Quran, maka malam itu berubah khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Turun lagi di Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Maka dua tempat ini dijamin oleh Allah Ta'ala tidak akan dimasuki Dajjal, sehingga berlakunya kiamat, tuan-tuan. Orang-orang munafik akan dikeluarkan oleh Allah pada penghujung zaman nanti, dipelihara setiap penjurunya para malaikat menjaga sehingga hari ini. Sebab apa? Sebab dua tempat ini diangkat oleh Allah disebab Al-Quran dengan Al-Quran. Sebab itu jangan kita bertemu Allah, jangan mati tuan-tuan, meninggal dunia bertemu Allah dalam keadaan tak pandai baca Quran. Rugi besar kita. Takut, tuan-tuan. Ramai artis-artis pun semua kembali baca Quran sekarang. Yang tak pernah khatam PKP kembali khatam. Mau beli pen tu Quran yang ada pen tu, viral tu. Semua minta artis tu tolong beli kan. Dia kata saya dapat percuma dari P. Hafiz. Saya pula jual Zat. PKP tu dahsyat sale. Kita tak pernah jual. Selalunya kita juru cakap kepada syarikat tu main kalam dekat Astro Go Shop selalulah. Sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Laku lah memang luar biasa. Sebab kan tu dia ada bacaan tahqiq. Macam imam kita, ustaz kita, imam tadi, bacaan tu lebih tertib lah. Terdiri sikit pun ada, ikut lagu tadi. Tapi bacaan tahqiq ni untuk orang yang tak pandai baca Quran. Dia seketul-seketul. Zalikal kitabu la raiba fih. Tak boleh orang baca Quran terus ikut ustaz punya suara tadi, tak boleh. Itu level dah tinggi dah, tajuk dah kemas. Baru boleh taranum sikit, lagu sikit. Jadi pen ni dia boleh ajar, dia ada muallim dia, guru dia ajar slow-slow. Lepas tu baru dah dah fasih sikit, barulah jumpa guru kan. Ini mula-mula jumpa guru, Allah, saya ingat lagi dekat Masjid Nabawi saya tasmik dengan seorang syekh. Mula-mula saya nak tasmik dengan syekh yang sangat tertinggi. Nama dia Syekh Tamim Az-Zabi, seorang ulama besar daripada Mesir yang datang. Dia adalah anak murid kepada Syekh Az-Zayyad. Jadi saya jumpa dia, Syekh uridu an yusami'atul Quran,
InsyaAllah 30 juz'an, 30 juzuk insyaAllah. Dia kata insyaAllah. Lakin ba'da 40 sana. Tetapi selepas 40 tahun kau datang balik. Saya dengar 40 tahun. Waktu tu 20 tahun lebih. Sekarang pun dah 40 lebih kat tuan-tuan ni kan? Dia kata tunggu 40. Limada ya Syekh? Kenapa aku nak limada antazir 40 sana? Kenapa aku tunggu 40 tahun? Sebab aku tak akan menerima anak murid melainkan seorang perseorang. Dia punya adab dengan dia punya mungkin dengan Quran ni sampai ke dia nak tasmik pelajar dia. Seorang habis 30 tu baru orang lain. Kalau kami belajar tahfiz 10 orang sekali tasmik, murajaah kan. 3 orang sekali baca, 3-3. Dengar sekali. Dia tak ada seorang-seorang. Maknanya saya ada 40 anak murid sedang menanti. Engkau adalah orang yang ke-41. Maknanya lepas 40 tahun kau datang balik. Itu pun kalau aku masih hidup. Dan Syekh Tamim Az-Zahabi juga telah kembali ke rahmatullah seorang ulama besar daripada Mesir yang dipinjamkan ke Allahumma salli ke bumi Madinah Munawwarah. Itu tuan-tuan, waktu tak jumpa saya alhamdulillah jumpa tasmik dengan Syekh Dr. Imam Hafiz Imam Masjid Nabawi. Saya pun dah kira dah okey dah bacaan saya ni dah berapa tok guru dah. Pergi ke Mesir semua tasmik dengan tok guru kat Syubra. Tiba-tiba tasmik surah Fatihah tuan-tuan. Seminggu. Dia tegur. Gitu. Tegur maknanya dia suruh cari sendiri mana salah. Pun salah Ustaz. Saya dah fed up ni. Sebab A'udzubillah tu je dekat 10-15 minit. Orang ni penuh kat Masjid Nabawi dengar. Orang umrah ni kan duduk dengar kita baca Melayu dah. Kan. Lepas tu apabila saya baca ni kita berlagu sikit. Memang kalau berlagu ni dia jadi rosak bacaan. Sebab kita nak perbetulkan bacaan, buang lagu. Kena lebih pada takhid. Sebab itu tuan-tuan cari Al-Quran ni. Apa boleh pergi kat laman web IG saya pun kita boleh bagi harga promosi lah. Nak cerita tuan-tuan, carilah usaha. Sebab Quran diangkat oleh Allah Ta'ala. Bulan Ramadan diangkat dengan sebab Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam masa keterbatasan ini, saya nak ringkaskan kuliah saya malam ni pada 4 perkara. Memandangkan ni baru minggu pertama. Sebab kita tidak mahu tuan-tuan minggu pertama ni Masya Allah hebat. Tapi masuk hujung-hujung kita takut dah 2 tahun tak raya ni tuan-tuan. Dia punya balas dendam raya ni semua orang terpahat ni. Baju Melayu dah lama tak beli kan. Jadi dia balas dendam ni lah. Kita tak tahu Ramadan ni, tak tahu Ramadan terakhir buat kita. Padahal kita kena pulun habis-habis. Saya ingat tuan-tuan, 2001, 20 tahun yang lepas, Allah bagi saya rezeki 10 hari penuh hujung Ramadan saya berada di Mekah Mukarramah. Dan hari raya pertama saya berada di Mekah. Waktu tu saya tak duduk dekat bilik penginapan tak ada. Kita duduk, semuanya duduk dekat rehat di masjid, iktikaf di masjid. Hari-hari tuan-tuan, tak jauh daripada pintu Kaabah, kerusi yang sandar kan. Malam 27 macam biasa buka macam, tapi malam tu sakit perut. Saya keluar ke tandas sekejap. Apabila saya nak masuk, penuh. Saya tak ingat, yang tak terfikir malam tu malam 27. Orang Arab ni tak asuk malam 27. Malam 27 di mana-mana negara Arab, termasuk di Mesir, di Masjid Amru wal-As. Dahsyat tuan-tuan. Masjid Amru wal-As ni saya pergi sampaikan orang semayang dekat bumbung masjid. Nampak bumbung? Saya semayang kat mana? Dekat tar jalan raya tu 300 meter. Asal sampai duduk dekat tar. Semayang dekat tar. Orang Melayu kita hujung Ramadan tar juga. Tar dia lain sikit. Abdul Rahman kan. Ini tar jalan raya tu tuan-tuan, saya tak buat sejadah kan. Sini pula waktu tu kat Mesir tak boleh tahu. Semayang dekat tar, menghadap gereja, tengok masjid, orang semayang atas bumbung banyak, kubah banyak tu, penuh orang. Kalaulah kita orang semayang atas bumbung ni agak-agak apa jadi Ustaz? Tangkap untuk menjaga katnya kan. Jangan sesat mana ni. Biasa kat Mesir. Naik taksi je tuan-tuan, masuk azan Allah Akbar, dia berhenti tepi jalan. Nak pergi mana? Aku nak semayang Zuhur sekejap. Ni kat tepi jalan ni. Semayang kat mana? Rupanya dia pergi duduk divider tengah-tengah tu. Kan divider yang ada lampu tu kan. Dia bentang sejadah semayang Zuhur kat situ. Dia mula dengan takbir, semua orang berhenti, masuk swab kat pakang tu kan. Dia jemaah dekat mana tu? Dekat divider tengah-tengah jalan. Cuba kat Malaysia Putrajaya ni kita buat.
Tengah pula ustaz ni imam kat situ. Tangkap ni yakin kan. Sesat kita kalau kat sini. Tapi dahsyatnya orang beribadah, tuan-tuan. Kembali pada cerita muka. Kenapa saya cerita? Sebab betul saya cakap, kalau tuan-tuan nak rasa lazat Ramadan, simpan duit pergi Mekah, Madinah, pergi Masjid Amrul As di Mesir, Masjid tertua di Mesir. Lain tuan-tuan. Hujung Ramadan ni macam kita tak fikir nak hari raya. Kita tak sambut. Orang Arab ni sambut raya hari pertama je. Pagi semayang hari raya tu, itulah orang semua keluar, anak-anak gadis pun keluar kan. Dalam hadis Nabi sebut, kami diarahkan Nabi SAW untuk keluar. Kami anak-anak gadis sunti ni pun keluar bertakbir. Itu pagi apa? Pagi raya waktu tu boleh tengok anak Arab Ustaz. Hari lain tak boleh tengok. Dia simpan lama. Dia dulu lah ni dia orang kisah. Habis buka habis dah kan. Dulu nak cerita Allah jaga luar biasa. Ni tuan-tuan 27 Ramadan tu saya tak dapat masuk dah. Tutup. Jadi kena naik eskalator semain kat Sutuk. Dekat tingkat atas. Tengah naik eskalator tiba-tiba qamat. Imam pun sembahyang. Allahu Akbar sembahyang. Habis sembahyang kita ni suruh cepatlah cepat. Surah semua. Tiba-tiba eskalator ni berhenti tuan-tuan. Sebab apa berhenti? Sebab dah penuh. Tak boleh nak naik. Bawah pun penuh. Kita orang, saya orang Melayu seorang naik itu. Saya tak campur dengan kawan lah. Sebab kita nak dapat depan kan, dapat khabar tapi tak ada rezeki malam tu. Jadi saya tak teringat, malam 27 patutlah ramai. Sebab orang-orang Arab malam 27 ni lagi ramai daripada musim haji. Sebab haji, orang Arab Saudi, dia boleh pergi haji 5 tahun sekali. PKP ni lain lah, pandemik ni lagi susah sikit lah. Tapi 5 tahun sekali baru dapat visa haji. Melain penduduk Mekah ni dia kerja kat sana. Jadi orang lain tak boleh pergi. Tapi tuan-tuan, di malam 27 ni berpandukan hadis Nabi, iaitulah malam Al-Qadar. Salah satunya adalah malam 27 Ramadan. Jadi tak boleh naik, tak boleh turun. Saya pun diri je. Tengah baca Fatihah, imam tengah baca, tiba-tiba orang-orang Arab ni dia betulkan kiblat. Dia sembahyang kat eskalator Ustaz. Saya pun menengok orang kita first time sembahyang atas eskalator. Tuan-tuan pernah sembahyang kat eskalator tangga elektrik? Tuan-tuan tak pernah rasa. Saya pernah rasa tuan-tuan. Sembahyang ni dalam keadaan tak sempurna, tapi sahlah walaupun rokok sujud tak sempurna, tak ada tempat. Rokok kat punggung orang, nasib baik laki depan saya lega. Dan kaki orang saya sujud, tak ada tempat dah. Dekat eskalator sembahyang. Sampai rakaat kedua tuan-tuan, imam tengah baca, tiba-tiba eskalator bergerak. Ni kisah benar tuan, saya tak tipu. Bayangkan kita tengah khusyuk sembahyang dan Allah dengan mata pun tutup, dengar suara imam mana pun, tiba-tiba rasa macam dibawa naik ke langit. Eskalator bergerak, dan saya pun rasa macam pelik. Buka, tergolek-golek ke depan tu. Allahu Akbar, dahsyatnya nak ibadah. Kita kata, ya Allah, punyalah orang berlumba-lumba fastabiqul khairat. Di hujung Ramadan mereka tak fikir pasal Aidilfitri. Sebab apa? Sebab 4 perkara yang saya nak sebut hari ini. Sebab kalau kunci 4 perkara ni kita tak pegang, hujung Ramadan kita gagal. Sebab itu kalau nak beli bazar raya, pergi sekarang tuan-tuan. Minggu pertama, kedua, selesaikan semua hujung raya. Hujung Ramadan jangan kacau, kita kejar. Sehingga kan kata Nabi, taharramu lailatul qadr. Rebutlah. Idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda ba'zar. Nabi bangunkan ahli keluarga, isteri, anak-anaknya, ikat kain tuan-tuan, tidak bersama dengan isterinya pada 10 malam akhir. Pertama tuan-tuan, objektif puasa kena diingatkan balik. Sebab ramai puasa, apa yang aku nak dapat puasa ni? Ramai orang kadang keliru. Ustaz ni kan rukun Islam, Ustaz wajib sembahyang, wajib puasa ni, betul. Tapi kadang-kadang kita tak jelas apa yang kita nak kejar. Ramadan ni ayat yang selalu saya percaya dah banyak ustaz-ustaz kita ceramah ni sebelum ni kan, ada 2-3 hari ni kan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita capai takwa. La'alla huna bermakna at-taraji, dengan penuh pengharapan kita nak dapat takwa Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, at-taqwa arba'ah. Takwa itu ada 4. Pertama, al-khawfu minal jalil, cirinya takut pada Allah. Jadi kita puasa ni nak capai itu, takwa. Jadi takwa itu 4 ciri lagi kata Sayyidina Ali. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut pada Allah. Apa maksud takut pada Allah? Hasan al-Banna pula kata apa? Kata
kalau kita nak buat dosa, silakan nak buat dosa, nak buat maksiat. Nak zina, silakan, tapi cari tempat bukan milik Allah, bukan bumi Allah. Boleh tuan-tuan? Tak puas hati kat Malaysia ni, pergi kat mereka, milik Allah juga. Pergi ke Marikh, Allah punya juga. Pergi ke bulan, Allah punya juga. Nak buat dosa maksiat boleh, tapi cari tempat yang kita buat dosa Allah tak nampak, boleh? Tak boleh. Sebab itu takut pada Allah dengan sebenar-benar takut. Kedua, wal amal bitanzil, saya ringkas saja. Beramal dengan apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, Sunnah, termasuklah ijma' dan qiyas. Jadi berpandukan Quran Sunnah tu tuan-tuan, sedaya upaya semaksimum mungkin kita ikut, walaupun kita tahu Al-Quran kita tak dapat bermuamalat yang akhir, iaitulah dustur kita masih belum guna Quran. Kita ni 4 aja baru ikut, yang 5 lagi, yang ke-5 ni tak ikut. Jadikan Quran sebagai dustur pegangan kita, tapi negara, negeri masih tidak menggunakan undang-undang Al-Quran. Kita doa, besok malam tuan-tuan boleh tengok jenayah syariah. Saya jadi pukul 10, tapi besok Khamis tapi tuan-tuan kena tengok TV1 pun ada saya forum perdana. Tapi saya dapat lain, tapi kat TV tu rakam lah. Ataupun TV Jerah. TV Jerah tu cerita jenayah syariah. Memang cerita bagaimana kita nak faham jenayah syariah. Oh, bagus tu topik tu. Tapi saya host lah. Ada 4 setiap Khamis malam Jumaat Ramadan ni. Ada sekitar 4 rekod. Tuan tengok balik. Nak bagi faham. Maknanya kita masih belum menyelesaikan tuntutan akhir, iaitu menjadikan Quran sebagai dustur. Tuan-tuan, yang ketiga, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa itu adalah ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit apa yang kita ada. Tuan-tuan, kita ada rumah, mungkin rumah apartmen. Alhamdulillah. Betul, kita target mungkin nak beli rumah semedi, betul. Tapi dalam kita nak beli, kita nak target berusaha, tapi kita jangan lupa redha dan syukur atas nikmat Allah bagi. Syukur, Allah tambah lagi, betul. Jangan kita ni tuan-tuan naik kereta tak sabar nak tukar. Ui, tengok kereta BM laju semacam, tak sabar nak tukar. Apabila kita niat tengok yang ke atas, kita lupa diri kadang. Kita jadi riak, kita jadi takabur. Tengok orang di bawah. Kita naik kereta, contohnya tengok orang naik motosikal. Dan semalam saya kat Gombak, hujan lebat. Petang tu budak baru balik, bapak ambil anak dia sekolah rendah. Saya tengok sedih, saya terucap, ya Allah, kesiannya anak ni baru 7 tahun, macam mana aku basah kuyuk ni budak perempuan. Bapak dia kat depan pakai helmet, anak tak pakai helmet. Lepas tu tak pula disarungkan baju, basah kuyuk, hujan lebat ni kita, ya Allah. Tu tuan, baru kita akan rasa syukur. Ya Allah, aku naik kereta berteduh, redha, ya Allah. Baru dia datang nikmat syukur tu. Sebab kita tengok orang bawah, orang naik motosikal tak tengok orang naik basikal. Motosikal ni datang surau ni laju ni papa sampai tuan-tuan. Basikal berpeluh. Orang naik basikal sampai juga walaupun orang jalan kaki letih. Walaupun jalan kaki letih tapi pahala berganda kan. Setiap tapak kaki tu dihapuskan dosa. Orang jalan kaki tengok orang yang terlantar, orang yang terlantar tengok orang yang dah meninggal dunia. Jadi kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Dan akhir kata Sayyidina Ali, takwa itu ciri keempat adalah ista'dad liyaumir rahil, dan bersedia menghadapi hari akhir. Tuan-tuan, itu yang pertama. Jadi kita puasa ni nak capai takwa. Yang kedua, untuk berjaya Ramadan, fiqhus siyam diulang lagi. Ustaz, kalau dapat ustaz-ustaz kita ni, kalau tak dibagi tajuk, kadang sama ulang benda tu je. Jadi kalau ustaz dapat cari mana ustaz-ustaz pakar tadi, saya ada tengok Dr. Izhar dia kan, Dr. Izhar, mana-mana yang pakar syariah ni, suruh ulang kaji bab fiqhus siyam. Hukum hakam puasa ni tuan-tuan kena ulang. Ilmu pengetahuan ni kena tahu. Contoh, saya nak tanya orang Putrajaya tuan-tuan. Katalah tuan-tuan tengah sahur ni, katakanlah terlambat sikit tengah sahur, tengah kunyah ni, tengah kunyah tiba-tiba azan surau ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah kunyah ni, apa nak buat? Ni saya nak tanya ni. Tak apalah, kamera kat saya tak nampak tuan-tuan. Saya nak tengok angkat tangan, pilih ya. A, B, C. Makanan kat mulut dah start membazir Ustaz. Telan je lah Ustaz. B, dah masuk azan, berhenti, muntahkan balik. C, tengok pinggan, nasi banyak lagi dengan lauk. Nasi kat pinggan, habis gelicirnya. Sampaikan tengah-tengah nak sahur tu anak bah dah azan. Tak apa, kau makan je nak. Boleh ke bah? Boleh sampai la ilaha illallah. Bapak jadi mufti bagi tu. Ni bahaya bapak.
Dia memang senang tu kan. Ada kes kat mana saya tak ingat kan. Bapak ni mak bapak dah lambat. Jadi tengah dah siap-siap masak panjang nak jujur makan. Ayah tengok jam dia. Kau jangan tengok jam. Nak buka langsung, jangan buka langsung, kau makan je dulu. Dah makan-makan tengok langsung 8 pagi tuan-tuan. Ayah ni tak apa ke ya dah 8 pagi? Tak apa nak, kita tak tahu. Tadi kita makan, kita tak tahu pukul 8. Tu dia bapak keluar fatwa lagi. Wah ni jangan sesat tuan-tuan. Sebab ilmu fiqh siang tu, ilmu puasa tu kurang. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Ni saya nak tanya ni jujur, tak apa angkat gurau-gurau je tuan-tuan. Kita ulang kaji. Telan kat mulut sebab ada hadis. Nabi sebut tengah sahur, makan yang ada kat mulut ni, habiskan yang kat mulut. Ada hadis. Itu saya letak B. Berhenti, muntahkan balik sebab ada hadis Muslim. Yang ketiga, Nabi ada sebut idza sami'an nida, ada kau tengah sahur, kau dengar azan, wal ina ala yadi, dan pinggan kamu tu ada, tangan kamu ni sedang makan, maka habiskan dekat pinggan kamu. Hadis ni sahih Ustaz Imam Tirmizi hadis ni. Tiga-tiga ada hadis. ABC. Saya nak tanya, siapa pilih A? Telan kat mulut tuan-tuan. Tu siapa? Tersalah tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, habis tu 11 ramai. 11 orang. Tak apa, salah tak apa. Ini maksud kita belajar. Saya tuan-tuan setiap Jumaat pagi, saya di Selangor FM 2 jam. Apa nak tanya, tanyalah. Saya pun pening kepala nak jawab. Minggu lepas soalan Ustaz, dengar nak malu dengar. Sebab dia tanya live telefon, kita dengar pun malu, nak jawab lagi malu. Tapi benda yang kena cakap, jawab dah. Ya Allah, saya kata cerita pasal hubungan suami isteri. Saya cerita dia budak ni. Kalau budak tak ada, saya berani cerita kan. Memang betul-betul pasal hubungan tu. Berani tu menanya kan. Sampai ada yang tanya, tuan-tuan, minggu lepas ke minggu sebelum tu, Ustaz, saya tak tahu yang pagi Ramadan ni boleh batal puasa kalau kita bersama suami isteri. Tak tahu kena kafarah syahrani mutatabi'an, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tuan-tuan pernah rasa ke? Tak ada yang rasa kan? Kalau ada, pening kepala kita. Tak tahu Ustaz, maknanya pening kepala masyarakat kita ni. Tapi tak begitu ulang kaji ni. Tadi dah jawab dah, telan tak boleh. B, berhenti dan muntahkan balik. Ada tak? Ada 1 orang? 2? Mana lagi? Kakak 3, 4, 5. Okey. Nampak D tak berapa popular sangat. Okey, C, sebab Nabi kata habiskan yang kat pinggan tadi. Tuan-tuan dengar Ustaz, habiskan di pinggan. Hadis ni sahih. Riwayat Imam Tirmizi, tak ada ulama petikai. Siapa pilih C tuan-tuan? Kat tangan. Ada? 1, 2, 3, 4. Ni makan banyak ni gaya ni. Sebab sahur tak habis dah habiskan. Dua tuan-tuan. Saya tak nak serius sangat. Kita malam-malam ke 10 ni, kalau serius sangat tuan-tuan ngantuk, saya pun ngantuk juga. Tuan-tuan, jujur jawapan tuan-tuan. Ini kita belajar jawapan tepat. Jumhur ulama tak semua sepakat. Jawapannya adalah B. Adalah kita kena berhenti dan muntahkan. Sebab apa Ustaz? Sebab dah masuk waktu subuh. Fakulu washrabu hatta tasma'una adhani ibni Ummi Maktum. Kamu makan minum sahur sehingga kamu dengar azan Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum ni dia buta. Tapi bila masuk subuh dia tahu mana fajar sadiq, mana fajar kadhib. Subuh ni dia ada 2, fajar yang betul sadiq dan juga fajar yang kazib, fajar yang tipu. Tuan-tuan pernah dengar subuh yang tipu? Ada dalam kitab fiqh. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, maknanya kena belajar lagi bab fiqh tuan-tuan kan. Fajar sadiq ni kalau kita tengok Allah sebut dalam surah Baqarah 187, tuan-tuan boleh tengok, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita akan nampak benang karisan bertukarnya kala daripada gelap naik putih. Bila putih cerah, dia terus cerah, itu fajar sadiq. Ada masa kadang-kadang dia nak subuh cerah, tapi lepas tu dia gelap balik. Ada tuan-tuan belajar dalam sains pun ada. Itu fajar kazib, itu bukan subuh sebenarnya. Itu tuan, Abdullah ibni Ummi Maktum ni walaupun dia buta, fajar sadiq dia tepat. Maknanya berhenti, tak boleh sambung. Habis Ustaz, saya Ustaz tengah-tengah azan, cawan saya masak dari, saya pun minum Ustaz. Minum. Bukan macam mana Ustaz? Batal, kena ganti balik. Oh ya ke Ustaz, tahun lepas agak saya macam tu Ustaz. Tak berdosa, tak apa, tapi ganti balik tuan-tuan. Habis Ustaz, yang A tadi habiskan kat mulut ada hadis. Imam An-Nawawi sebut, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut bahawa hadis ni hadis yang lemah.
Apa kena faham? Hadis lemah ni betul boleh fadailul amal, boleh jadikan amalan kita, tapi tak boleh jadi hujah, terutama dalam bab hukum hakam tak boleh terima. Tu kenapa? Hukum hakam tak boleh bincang. Bab fadail amal boleh. Contoh kita baca doa makan, apa doa? Allahumma barik lana fima razaqtana kan. Hadis tu ulama sepakat hadis tu daif, lemah. Yang kuatnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita amal tak Allahumma barik lana? Sebab fadailul amal, bukan bab hukum, boleh. Tapi dalam bab hukum ulama semua sepakat tak boleh, hanya hadis hasan dan hadis sahih saja untuk guna bab hukum. Jadi hadis yang menyebutkan makan kat mulut tu ditolak oleh semua ulama dan semua ulama sepakat tak terima. Maknanya batal. Habis yang Ustaz sebut hadirkan kat pinggan tu hadis sahih macam mana? Mula-mula siapa baca hadis ni memang sebab dulu saya belajar kecil-kecil ustaz-ustaz pun sebut juga. Mana tahu ustaz mana dulu, saya pun tak tahulah tuan-tuan. Suruh habiskan kat mulut, habis kat pinggan kan. Rupanya kat pinggan tu yang Nabi sebut idza sami'an nida, apabila kau dengar azan. Azan itu merujuk kepada azan Bilal bin Rabah, bukan azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Bilal bin Rabah ni azannya yang pertama. Subuh azan 2 kali kat Mekah. Dulu sampai sekarang. Kita sekali kan. Putrajaya masjid satu juga. Masjid Negeri Shah Alam dah buat 2 kali dah. Dah 2 azan dah. Kalau boleh buat 2 memang otai lah kan? Tapi mungkin suasana kita tak berapa sesuai lagi kita dengan masyarakat majmuk kan. Tapi luar biasa tuan-puan, azan pertama mengejutkan orang bangun untuk sahur. Jadi Nabi suruh kamu dengan azan itu merujuk pada Bilal bin Rabah, habiskan di pinggan. Dah masuk subuh ke belum? Belum. Memanglah kena habiskan. Jangan tuan-puan dengan azan yang kedua tu tuan-puan bantai makan lagi. Memanglah batal. Jadi poin yang saya nak cerita, ulang kaji banyak kalau kita sentuh dalam bab fiqh siam. Ketiga tuan-puan, ringkas, nak berjaya Ramadan tinggalkan maksiat. Ini besar sangat tuan-puan. Anak-anak kita hari ini mencabar. Dunia hari ini dunia luar biasa. Allah di Selangor tuan-puan, saya mengetuai ketua pengurusi Persatuan Tahfiz Selangor. Kita ada dekat 500 tahfiz, lebih 24,000 hufaz. Pening kepala kadang tuan-puan. Nak uruskan ramai macam-macam kepala. Macam kita nak standardkan satu pengiktirafan. Pelajar-pelajar ni ada yang masuk memang mak bapak masuk. Setengah tahfiz tu masuk ni memang tak boleh nak jaga dah. Ustaz, ambil lah Ustaz. Oh macam tu. Ada. Kan? Baik, saya cakap kalau nak masuk cari ada sekolah-sekolah yang tahfiz pemulihan. Di Selangor ada 5 tahfiz. Memang dia jaga betul. Yang jenis asal dadah tu Ustaz. Dia masuk kat satu tempat dia. Oh memang keluar jadi orang lah. Besar pahala mak tahfiz tu. Tak ada sekolah kerajaan tak mampu terima kan. Jadi lepas tu jadi imam mantap pula hafazan macam ustaz ni suara dia kurang ustaz lagi sedap lah kan. Nak cerita maksiat ni besar tuan-tuan. Ingat tak pandemik dulu PKP bulan 3, 4, 5, statistik dikeluarkan ketika itu Malaysia di negara keempat dengan pencarian populariti pencarian 87%. Negara Malaysia negara keempat rakyatnya paling banyak melayari laman-laman lucah. Ini bukan saya cakap. Tak percaya tuan-tuan boleh tanya cikgu tuan-tuan ni. Syekhul Googliyah wal Ustazah YouTubiyah. Bukan. Keluar statistik tu. Saya tak tipu tuan-tuan. Google 2 bulan lepas, 3 bulan, Januari 2020 dia keluarkan, Google keluarkan statistik sepanjang 2021 negara Malaysia di tangga ke-8 melayari lama-lama lucah paling banyak. Mana silap kita tuan-tuan? Masjid banyak, surau banyak, hafiz banyak, penceramah memang tak terkira dah banyak dah sekarang. Kita tak tahu mana silap kita dah ni kan? Semua boleh akses, anak-anak pula semua ada PDPR dulu ni kan. Semua ada wifi kat rumah. Mana jaga? Yang terbaru ni beberapa penulisan saya terkejut cerita pasal Netflix. Pernah dengar ataupun Netflix? Tak ada tapisan. Kalau Astro ni masih dia tapis lagi, dia kena masuk finas. Masih tapis. Dengan cium peluk tu sikit adalah. Ini Netflix ni yang saya baca beberapa tulisan cikgu-cikgu guru-guru meluahkan perasaan tak puas hati dengan Netflix ni. Sebab tak ada tapis langsung. Memang tak pakai baju habis. Ayah-ayah jangan download Netflix. Kau semua langgan Netflix pula. Kakak cek ni kan? Lagi yang dah berumur kan? Bahaya. Orang lelaki ni dia naik 40 tahun lah, dia mula menggatal balik. Ada yang 40 dia nah. Saya lah, saya okey ambil lah, tak kuat sangat. Naik 60 menggatal balik kan. Ada 60 ni. Ada jaga-jaga. Wah, dapat ke 60 menggatal semula. Lain. Itu memang kajian dia buat.
Tuan-puan yang dirahmati Allah, ini yang kita nak kena jaga, bimbing keluarga kita. Dan akhir sekali tuan-puan, innal hasanat tujzi'us sayyi'at. Kita nak tinggalkan maksiat dosa tak boleh tinggal macam tu. Kena ganti dengan kebaikan. Quran target tahun ni khatam 30 juzuk. Allah, Ustaz, saya dah khatam dulu waktu berkhatam dah Jahanam dulu. Time dah Jahanam berkhatam, khatam. Bunyi lebih kurang. Sekarang ni dah tak khatam, tu yang tak khatam, Ustaz. Habis takkan nak khatam tiap-tiap tahun. Nanti kita tuan-tuan. Tiap-tiap tahun khatam baru nak khatam. Khatam ni tiap-tiap tahun tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW 40 hari, 30 hari khatam, 10 hari khatam, 3 hari khatam. Baru ni ada seorang pelajar kami, dia ambil ujian PITAS punya syahadah. Anak ustaz pun ada dekat sekolah PITAS lah. Sekarang dalam proses dah. Semalam saya jumpa dia dah ulang 12 juzuk dah, Alhamdulillah. Saya semak sikit bacaan dia. Baca tuan-puan, daripada 4 pagi sampai 10 malam, satu je salah tuan-puan. Allahu Akbar. Masih ada manusia kat dunia ni tuan-puan. Kita patut bangga dengan sekolah-sekolah tahfiz. Diorang ni memelihara Al-Quran. Tuan-puan agak senang nak hafal Quran. Zaman sekarang ni mencabar. Bayangkan saya cuba tanya tuan, saya tebuk hafazan tuan-tuan boleh? Sambung sekarang boleh? Senang, saya punya senang je. Ar-Rahmanir Rahim. Sambung. Semua boleh sambung. Bayangkan 6,236 ayat tu macam surah Fatihah yang tuan-tuan baca. Baca mana ayat boleh sambung. Itulah pelajar-pelajar tahfiz kita. Satu je salah tuan-tuan. Allahu Akbar. Betapa hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Adanya manusia yang boleh hafal Quran 6,236 ayat. Lebih daripada 77,000 perkataan dalam Quran. Lebih dari 300,000 huruf-huruf dia hafal dengan baik. Tak lupa Allah jaga ayat-ayatnya. Kita kalau hafal tanpa ingat PKP lepas, kita kan jadi imam semua kat rumah. Itulah 4 kul itulah diulang. Itu pun kadang-kadang kuliah tak jumpa jalan keluar. Wala ana abidum wala ana abidum, kan? Tu surah apa sikit pening. Sebab itu nak tinggal maksiat, kebaikan kena jaga. Quran tu apa? Anak-anak kita tak dapat ramai seorang. Seorang target hafiz Quran. Tapi hafiz ada lagi, dia ada peringkat tinggi syahadah. Lepas tu ambil lah SPM ke apa, tak ada masalah tuan-tuan. Dan saya baru je 2 minggu lepas bersama dengan Jakim, bersama dengan Darul Quran semua, kita sudah ada di bawah majlis tahfiz negara. Alhamdulillah sekarang ni tahfiz akan mula diiktiraf. Individu lepas ni tak boleh guna Al-Hafiz sesuka hati dah. Kena di-renew setiap 2 tahun. Dia 2 tahun setiap lepas ni. Jadi nak guna Al-Hafiz tu macam IR, macam doktor kat hospital ni dia kena renew. Dia boleh bedah orang semua tu. Sama juga ada satu badan jawatan kuasa akreditasi tahfiz negara. Saya memang salah seorang dalam jawatan kuasa tersebut, termasuklah untuk mengiktiraf institusi tahfiz. Sebab ada mak tahfiz nama Ma'had Tahfiz wal Qiraat, tapi mengajar Iqra' je. Budak ni sebenarnya kok tak ada tahfiz pun sebab nak collect dana. Ini pun kita nak jaga juga. Jadi akan lebih ketat makna penggunaan tahfiz tu. Itu bahasa Quran. Dan yang akhir, amalan yang penting Ramadan, tuan-tuan, ingatlah apabila kita nak meninggal dunia nanti kita akan sebut satu perkara pada Allah. Allah sebut dalam Quran. Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku ya Allah. Kita cakap ya Allah, nanti ya Allah lambatkanlah, ya Allah aku nak buat satu lagi amalan akhir ya Allah. Kita tak cakap kita nak sembahyang 2 rakaat ya Allah, tak. Ya Allah aku nak puasa lah sehari je ya Allah, tak. Ya Allah aku nak pergi Mekah buat haji ya Allah, tak. Ya Allah aku nak baca Quran lah, tak. Kita nak buat apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah aku nak sedekah lah, ya Allah. Sedekah ni jangan berkira tuan-tuan. Orang Melayu kita ni makin lama hidup kat dunia, makin banyak kita mengumpul harta. Islam tidak pernah mengajar kita macam tu tuan-tuan. Makin lama kita hidup kat dunia, makin kita habud dunia. Wa karahiyatul maut, kita cintakan dunia. Padahal umur idza balagha 40 sana, Allah sebut dah umur 40 tahun kena kurang dah urusan dulu. Ini makin ligat kita kejar dunia, lupa akhirat tuan-tuan. Bang duit dekat bank banyak, lepas mati nanti tu kat siapa? Faraid anak-anak isteri dapat. Saya isteri kahwin baru, anak beli kereta, beli rumah.
Yang untuk kita mana? Sebab itu siap-siap wakafkan tuan-tuan. Duit banyak, 5 kereta, 1 kat anak, 1 kat isteri, 3 lagi wakafkan kat surau kita ni. So kat masjid tuan-tuan, cari tuan-tuan. Kita iftar ada di sini Ustaz. Penuh dah, habis dah sponsor. Ada lagi baki, ada hari kosong lagi. Macam mana boleh ada kosong tuan-tuan? Ada berapa hari lagi kosong Ustaz? Ha? Ada 49,000 lagi diperlukan untuk makan. Dah kumpul berapa? Dah dapat tinggal, alhamdulillah banyak. Maknanya makan kurang sedap sikit lah. 30, 40 tambah semua 70,000 belum ni. Jadi tuan-tuan, mana yang boleh dibantu-bantu kalau dapat mahat-mahat tahfiz, mana yang kita jumpa Putrajaya mungkin tak banyak, tapi mungkin di Selangor saya nak buka tuan-tuan, sebab Selangor ni banyak tahfiz. Ajaran sesat banyak pun kat Selangor. Selangor ni diseimbang dunia akhirat. Saya pun pelik juga, ajaran sesat ni banyak kat Malaysia, kat Selangor. Tahfiz banyak kat Selangor, masjid surah banyak kat Selangor. Tapi kelab malam banyak pun kat Selangor Ustaz. Kan? Kes penceraian paling banyak pun duduk kat Selangor. Dia memang dahsyat betul. Penceramah banyak pun kat Selangor. Tauliah yang kena tarik pun banyak kat Selangor. Nak cerita ujian besarnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak buka peluang kalau siapa nak bantu Mak Tafi untuk buka puasa. Man fattara sa'iman, barang siapa yang bagi makan orang makan buka puasa, dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala dia. Pada Tafi ni 1 hari 8 jam baca Quran tuan-tuan. Bayangkan kita Allah 5 minit WhatsApp masuk tik dah kelang kabut kita. Susah tadarus tak jadi tadarus. Budak ni 8 jam tuan-tuan. Ambil peluang, boleh pergi kat laman web kami pitas.com.my, PITAS, transfer. Kalau tak berminta dengan Ustaz JK, saya ada buka sikit kat luar, ada buka tabung sikit. Tuan-tuan kalau nak boleh derma untuk pelajar-pelajar berbuka, saya akan sampaikan. Setakat ni saya dah kumpul 1,000 hari tu, orang bagi, saya terus belanja pada Mak Tafiz semalam. Saya belanja dekat Pitas ada sekolah menerima pelajar-pelajar yang dah hafiz 3 juzuk. Macam anak ustaz ni, dah habis 3 juzuk masuk untuk kita ambil sijil tahfiz, kemahiran tahfiz peringkat kebangsaan punya. Jadi bolehlah kita sponsor anak-anak ni. Dan juga tuan-puan, last daripada saya, kami mulai koperasi kami. Kita juga ada baru saja bawa dalam 3 minggu lepas 4 kontainer Ustaz. Dekat 600,000 kos tuan-puan. Kalau dapat support kami tuan-puan kan, kita bawa korma. Sebenarnya korma tangkai tu baru je petik sedap. Korma tangkai ni korma ni kan kita makan kadang sekali 2 kali dah tak boleh masuk. Tapi korma tangkai ni kat Tunisia yang baru petik ni, dia boleh layan macam kita makan chicken dish tu, tak berhenti tu. Tak mahal tuan-puan, kalau luar 12-15 kita jual RM10 je. Boleh beli sambil berderma ataupun nak ambil 1 kotak ke, bagilah sedekah kat siapa-siapa. Ataupun ajwa, kami ambil 1 kontainer darat daripada Madinah. Nabi sebut satu-satunya kelebihan ajwa ni tuan-puan adalah man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwatin. Barang siapa yang berpagi-pagian dengan tamar ajwa, dalam banyak-banyak tamar ni, 1 je tamar yang Nabi sebut khusus kelebihan. Yang lain biasa, buka puasa, tenaga. Tapi ajwa Nabi sebut 7 biji setiap pagi tu, maka sehari itu akan terhindar dari sihir dan racun. Ulama semua sebut hadis ni kuat sangat, Bukhari, Muslim. Kalau ikut susunan hadis lepas Al-Quran, hadis yang macam ni ada 1,500 hadis saja yang hadis sepakat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, kami ambil direct daripada Madinah pun sebab ajwa ni ada banyak. Ada jual daripada Mesir, ada daripada Mekah. Dia hanya Madinah saja. Dan kita beli banyak, jadi kita memang bagi pun setengah kilo RM25. Saya tak jual di sini. Dan bukan untuk saya tuan-tuan, ini untuk koperasi kami. Kita tubuh koperasi Persatuan Tahfiz Selangor untuk kita berikan sumbangan pada anak-anak pendidikan tahfiz khususnya di Selangor. InsyaAllah. Jadi saya itu saja dari saya ditambah terkasan bahasa jurubicara. Bila ke kaum kami di luar, insyaAllah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.